الحمد لله القائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyuruh agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan segala larangan-larangan Allah. Marilah sama-sama kita memberikan tumpuan yang sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual dan janganlah berleka-leka dengan telefon bimbit tuan-tuan. Semoga kita mendapat manfaat daripada khutbah yang akan disampaikan ini. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Ramadan dan Al-Quran. Muslimin yang berbahagia, apabila disebut bulan Ramadan, sudah pasti kita akan melalui sejarah peristiwa penurunan Al-Quran atau dipanggil Nuzulul Quran yang berlaku pada malam Al-Qadr. Ini menunjukkan bahawa Ramadan dan Al-Quran adalah dua elemen yang berpadu dan tidak terpisah. Penurunan Al-Quran berlaku dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia, dan seterusnya diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur selama 23 tahun mengikut keperluan atau keadaan yang tertentu. Sebagaimana dalam ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi, petikan daripada surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Peristiwa penurunan Al-Quran telah berlaku pada malam Al-Qadr, iaitu satu malam yang mulia dalam bulan Ramadan yang mempunyai kelebihan berbanding malam-malam yang lain. Beramal, beribadah pada malam tersebut dan melakukan amalan kebajikan pada malam tersebut adalah lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Qadr ayat 1 sehingga 3, Inna anzalnahu fi lailatul qadr وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apa dia kebesaran malam Lailatul Qadr itu? Malam Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam bulan Ramadan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihi salam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ada meriwayatkan hadis, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, Jibril alaihi salam turun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan, lalu mengajarkan baginda tentang Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, harus diingat bahawa di antara tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk dibaca. Membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 29, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah dan tetap mendirikan salat serta menginfakkan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka, sama ada secara sembunyi-sembunyi ataupun secara benterang-terangan, mereka dengan amalan yang sedemikian mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda mengingatkan tentang ganjaran bagi orang yang membaca Al-Quran di dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu digandakan dengan 10 kebaikan sepertinya. Aku tidak berkata alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Begitulah mukjizat Al-Quran. Hanya dengan membaca satu huruf sahaja daripada Al-Quran sudah menyebabkan 10 kebaikan kepada pembacanya. Apatah lagi jika kita menjadi orang yang sentiasa mencari dan mengisi masa untuk membaca kalamullah azza wa jal, pasti lebih beroleh ganjaran yang lebih besar ketika berada dalam bulan Ramadan ini, di mana Al-Quran dan Ramadan menjadi sangat dekat kepada kita semua. Hadirin Jumaat yang berbahagia, marilah kita berusaha menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tanamkan azam untuk mengkhatamkan bacaan Al-Quran kita di bulan yang mulia ini. Di samping membaca Al-Quran, kita juga disarankan untuk mendengar bacaan Al-Quran daripada orang lain. Sama ada semasa salat berjemaah ketika imam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ataupun bacaan Al-Quran daripada televisyen mungkin, daripada radio dan sebagainya. Dan mudah-mudahan bacaan kalamullah azza wa jal yang didengar ini akan memberi keberkatan yang akan masuk ke dalam jiwa kita, dan seterusnya kita berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Imam Nawawi pernah berkata, adalah menjadi satu sunnah dengan menumpukan kepada pembacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Lebih-lebih lagi pada 10 hari terakhir yang akan kita masuk beberapa hari sahaja lagi, khususnya pada malam-malam yang ganjil. Namun jangan kita jadikan alasan untuk tidak membaca Al-Quran kerana kita tidak lancar membacanya, kerana ianya lebih baik daripada kita meninggalkan terus daripada membaca Al-Quran. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang bermaksud seseorang yang mahir membaca Al-Quran, maka tempatnya adalah bersama dengan para malaikat yang mulia dan sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang membaca Al-Quran namun tersangkut-sangkut
tergagap-gagap dan berusaha dan susah baginya, maka baginya ada 2 ganjaran. Hadis riwayat Muslim. Kata Imam Nawawi, 2 ganjaran yang dimaksudkan itu ialah yang pertama pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua ialah pahala kerana disebabkan kesusahan dan kesulitan untuk dia membaca Al-Quran, dan dia berusaha untuk mengatasi kesulitan tersebut. Bagi mengimarahkan bulan yang mulia ini, masjid-masjid termasuk masjid kita ini turut menganjurkan pelbagai program kerohanian, dan antaranya yang selalu diambil perhatian adalah program tadarrus Al-Quran yang dijalankan pada setiap malam selepas salat sunat tarawih, dan program khatam Al-Quran kebiasaannya juga turut diadakan pada minggu-minggu terakhir Ramadan, termasuk di masjid-masjid, surau-surau, pejabat-pejabat dan juga institusi keagamaan dan sebagainya. Marilah kita merebut peluang keemasan ini untuk bersama-sama berada dalam kumpulan yang sentiasa dinaungi oleh para malaikat. Namun, apa yang menduka citakan ialah sekiranya ada di kalangan kita yang sanggup menghabiskan masa berjam-jam lamanya dengan telefon pintar untuk mencari sesuatu yang tidak berfaedah, daripada menghabiskan masa membaca Al-Quran dan memahami ayat-ayatnya. Ramai juga di antara kita yang sudah berpuluh-puluh tahun membaca Al-Quran, tetapi tidak mengambil usaha untuk memahami ayat-ayat yang dibaca. Lebih-lebih lagi suratul Fatihah dan surah-surah lazim yang sentiasa dibaca di dalam salat maupun di luar salat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Setelah diterangkan demikian itu, maka adakah mereka sengaja untuk tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, ataupun telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Oleh yang demikian, khatib ingin menasihati diri saya sendiri dan para jemaah sekalian agar menjadikan bulan ini sebagai bulan membaca Al-Quran dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan salah satu cara yang baik adalah dengan bertadarus Al-Quran, sama ada bersama ahli keluarga ataupun bertadarus Al-Quran bersama dengan para jemaah di masjid atau surau-surau, sebagaimana yang kita laksanakan pada hari ini. Dan kita saling memperbetulkan bacaan di antara satu sama lain. Ambillah peluang ini, ambillah peluang dalam bulan Ramadan yang mulia ini untuk kita menambahkan pahala amal ibadah kita yang akan kita bawa selepas meninggalkan dunia ini nanti. Ingatlah tuan-tuan, tidak ada kepastian sama ada kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, kerana mungkin ini adalah Ramadan kita yang terakhir buat diri kita dan mungkin buat sebahagian daripada kita. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita semua mengambil pengajaran daripada perkara-perkara yang berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Al-Quran merupakan kalamullah Azza wa Jalla dan satu-satunya mukjizat Nabi SAW yang boleh dipegang, yang boleh dilihat dan boleh dibaca dan diberi pahala kepada orang-orang yang membacanya. Yang kedua, bulan Ramadan dan Al-Quran adalah satu, maka isilah Ramadan dengan aktiviti yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa belajar membaca Al-Quran dan berusahalah untuk memahami, mengambil pengajaran dan menjadikannya sebagai asas dalam semua aspek kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan dia kepadamu dan umatmu wahai Muhammad. Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya,
untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna untuk beringat dan mengambil i'tibar. Surah Sad ayat 29. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور Tengku Amir Shah ibn Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyah wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, daripada buruknya takdir, dan dari kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, kami mengharap perlindunganmu daripada hilangnya nikmat yang engkau berikan, daripada berubahnya kesihatan yang engkau kurniakan. Lindungi negeri kami dari dalang, lindungi negeri kami dari datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah, hanya engkau yang maha menyelamatkan. Selamatkanlah Masjidil Aqsa di Palestin. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab. Dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan yang berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor sebagai rumah-rumah-Mu yang aman, yang menyatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة